Kita kena bezakan, bila kita nak memahami hadis berdasarkan maqasid, kita kena bezakan yang mana satu matlamat, yang mana satu wasilah. Ini penting. Ada benda yang Nabi sebut matlamat, ada benda yang Nabi sebut wasilah. Yang mana bila Nabi sebut wasilah, ada matlamat yang Nabi tak sebut. Nabi tak sebut matlamat kerana benda tu difahami. Saya sebut semalam satu contoh. Bila Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Rayalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Nabi sebut kat sini wasilah. Itu nampak. Nampak anak bulan tu wasilah. Melihat anak bulan hanyalah wasilah untuk tahu bulan baru masuk. Kenapa Nabi sebut wasilah ni? Kerana difahami pada zaman tu, nak tahu bulan masuk, kena tengoklah. Tapi ada tak maksud di sebalik pada tu? Ada maksud di sebalik pada tu. Yang dimaksudkan tu bukannya tengok. Yang dimaksudkan tu adalah mengetahui bulan masuk. Bila masuk bulan Ramadan kamu kena puasa, tu maksudnya. Tengok tu hanya wasilah. Apa buktinya? Buktinya adalah bila kita tengok dalam hadis, Nabi kata, dalam hadis yang lain Nabi kata, nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kita adalah umat yang buta huruf, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Kalau baca pun tak boleh, apatah lagi nak kaji tentang falak. Berbeza dengan zaman hari ini, yang mana zaman hari ini ilmu falak telah berkembang. Ulama bukan hanya boleh kaji tentang bulan masuk, bulan keluar, mereka boleh kaji tentang gerhana. Yang mana gerhana ni lagi susah untuk dikira, tapi dia orang boleh kira. Bila berlaku, pukul berapa berlaku, di mana nampak separuh, di mana nampak suku, di mana nampak penuh. Dan tepat. Maka sebab tu ada ulama dalam mazhab Syafi'i, antaranya Ibn Suraij, antaranya As-Subki, mereka mengatakan falak ni ada nilai dalam ilmu menentukan bulan masuk ke tak masuk. Tapi saya tak nafi, ada sebahagian negara yang masih berpegang lagi dengan kata mesti tengok. Antaranya Saudi lah. Sebab tu Saudi sampai sekarang tengok. Sebab tu tak sama Saudi dengan kita. Jadi orang yang buat travel kadang-kadang sakit. Dia orang duk jangka wukuf pada tarikh ni, tengok-tengok wukuf awal pula, so kena ubah balik hotel. Padahal hotel tu tempah awal lah. Kan? Jadi susah sikit lah. Jadi kalau tanya pendapat saya, falak syar'i ni diterima dalam agama. Tapi tu Ustaz, Nabi kata kena tengok. Tengok tu hanya wasilah ya. Tak boleh Ustaz. Kalau wasilah mesti Nabi bagi tahu. Nabi takkan bagi tahu benda yang umat dia tak mampu zaman tu. Nabi takkan kata, Ustaz, bumi ni flat ke? Bulat. Flat ke spiral? Saya kata, bumi ni kena tanya orang yang mengkaji alam lah. Ahli-ahli geografi dia pun duk kata spiral. Takkan kita nak kata flat. Nabi tak sebut pun. Kenapa Nabi kita bagi tahu umat? Beriman kepada bumi spiral tak termasuk pun dalam rukun iman. Kalau Nabi bagi tahu spiral, pening orang zaman tu. Kita nak ikut Quran dan sunnah ni, kena bagi cerdik lah. Ada benda dunia, Nabi sebut, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam bab pendebungaan tamar, Nabi tersilap kerana Nabi bukan ahli tamar. Nabi duduk Mekah. Jadi dalam bab dunia, spera tak spera, zaman tu tak ada lagi kapal terbang, Nabi tak perlu sebut pun. Sampai ada orang kata, Ustaz, kita kena buat satu program tentang flat earth ni. Saya kata tak payahlah, iyalah dia orang ni. Boleh kata ijma' kot, bumi ni spera zaman ni, ijma' orang yang berada dalam bidang. Jadi kalau Nabi sebut tentang falak syar'i pada zaman tu, letih pula umat. Kan dia orang ni tak boleh membaca. Bukan kata nak belajar falak syar'i, baca pun tak boleh. Apatah lagi nak mengira. Tapi zaman ni sudah berbeza. Ilmu tu telah berkembang. Boleh kata qat'i dah ilmu tu. Boleh kata qat'i dah. Jadi kita kena terima. Tak boleh Ustaz, kita Nabi sebut tengok, kena tengok. Ada hadis Nabi suruh tengok, hari ni kita tak tengok pun. Kan dalam hadis Nabi kata, idza ra'aitum ataupun idza ra'aita
al-lail qad aqbala min hahuna faqad aftara saim. Bila kamu orang puasa melihat, bila kamu melihat malam telah muncul dari ufuk, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Hari ini buka puasa siapa tengok matahari ke tengok nasi? Tengok je nasi kan. Tengok je ayam. Kita pun tunggu bila nak masuk ni. Azan kita hari ni semua kiraan falak. Tonton solat zuhur tunggu azan ke tengok matahari? Semua tunggu azan. Kalau tengok matahari kita pun tak tahu dah masuk ke belum ni. Dalam kitab fiqh kata gelincir. Gelincir tu macam mana agak-agak? Kita pun tak tahu. Betul tak? Kita duk pakai takwim buka puasa tu, tengok dalam TV ya. Ataupun azan kat masjid kan. Nabi suruh tengok. Kita tengok pun. Ada tengok? Mana nak tengok ustaz? Rumah saya jauh. Rumah saya kawasan-kawasan perumahan. Kalau nak tengok kat ufuk pun tak nampak. Nampak bumbung rumah saya je. Akhirnya kita terpaksa mengaku kita kena pakai kat falak ni. Okey. Ada satu lagi contoh menarik juga. Dalam hadis Nabi kata al-bikru tusta'zan. Bab nikah ni Nabi kata anak dara mesti diminta izin. Bila orang datang pinang, wali kena minta izin dekat perempuan tu, setuju ke tak? Kan? Tapi ada sahabat kata, "Ya Rasulullah, innal bikr tastahi." Ya Rasulullah, orang perempuan ni anak dara ni malu. Macam mana nak bagi tahu dia kata okey? Nabi kata iznuha samatuha. Izin dia bila dia diam. Itu yang orang Melayu kita kata apa? As-sukun alamatur ridha. Diam tu tanda setuju. Ni. Leha, ada orang datang Minang ni. Siapa? Adalah nama dia Fulan bin Fulan. Kerja sekian-sekian. Kamu setuju ke tak? Dia tak cakap apa. Dia senyum, dia lari masuk dalam bilik. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Setujulah tu. Kalau dia tak setuju, dia akan kata, tak setuju, saya tak suka. Perangai teruk orang tua tu. Dia tak setuju lah tu. Tapi kalau dia diam, dia senyum, sambil pintai-pintai langsir. Kan? Maksud dia setuju lah tu. Tapi ada satu fatwa Ibn Hazmin juga. Tadi kita cerita pasal Ibn Hazmin yang tak tengok kepada maqasid kan. Dia tengok hanya literal. Dia kata, kalau seorang wali tanya kepada anak perempuan dia, ni ada orang datang Minang, kamu setuju ke tak setuju ni? Dengan bangga dia kata, saya setuju sangat. Kenapa lambat datang? Cik kan. Saya dah tunggu lama dah, saya setuju sangat. Ibn Hazmin kata, yang tu tak boleh. Sebab Nabi kata diam. Yang tu tak kira setujulah. Wali pun kata, lah, kau cakap buat apa, kau diam sudahlah. Nabi suruh diam. Dah, diam tu hanya wasilah. Matlamatnya setuju. Macam mana pun yang menggambarkan dia setuju, kira okey lah. Jadi Ibn Hazmin sebab dia pegang literal. Dia tak tengok, dia tak bezakan mana satu wasilah, mana satu matlamat. So kita kena bezakan. Ada benda yang Nabi sebut tentang matlamat, ada yang wasilah. Sebagai contohlah, Nabi makan dengan 3 jari. Yang tu wasilah ke matlamat? Dalam hadis sahabat sebut Nabi makan dengan 3 jari. Tu wasilah ke matlamat? Wasilah, sebab Nabi makan roti, Nabi makan tamar, memanglah 3 jari. Tuan-tuan makan roti berapa jari? Kita makan roti berapa jari? Kalau makan roti canai, bila koyak roti canai, berapa jari? 3 kan? Keempat? 5 sekali. Wah, itu genggam tu lah. Itu nampak sangat kelojohnya. Makan tamar berapa jari? Biasa 3 lah kita pegang kan. Nak menunjukkan kita ni taklah terlalu pelahap sangat. Nabi macam tu lah. Dia makan 3 jari. Tapi kalau kita makan nasi, makan 3 jari, lambatlah sikit habis kan. Imam dah bagi salam dah. Pasal apa ni? Makan 3 jari. 3 jari lambat habis. So kita boleh makan 5 jari. Dia bukan satu tuntutan. Hanya wasilah nak tunjuk beradab waktu makan dan tak gelojoh. Tidak terlalu laju.
Jadi kalau boleh makan pakai 5 jari, pakai. Kalau makan perlu pakai 5 jari, pakai. Tak ada masalah pun. Itu bukan satu tuntutan kena makan dengan 3 jari tu. Jadi bezakan di antara wasilah dan matlamat. Okey?